Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih saudara pengurusi dan juga seterusnya kepada sahabat-sahabat dalam persatuan dan muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah pertemukan kita dalam satu majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan cara demikian, walaupun banyak kekangan, halangan berlaku dan suasana sekarang, kita masih berpeluang untuk datang ke majlis ilmu yang menjadi sebab untuk peningkatan iman. Kerana itu seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sering berkata, ta'al sa'atan nu'min bi rabbina. Bagi sekejap duduk dalam satu majlis yang akan menambah iman kita. Kerana iman ini sebagaimana pokok, ia menjadi subur, demikian juga iman menjadi subur dengan ilmu. Pokok menjadi subur dengan air dan iman menjadi subur dengan sebab ilmu. Jadi seperti yang tuan-tuan harapkan, saya nak bacakan untuk tuan-tuan beberapa potong ayat daripada surah Al-Hasyr. Mungkin tak mampu baca keseluruhannya. Dan kita pun dalam suasana hijrah untuk kita hayati detik-detik yang indah ini bersama dengan Rasulullah SAW. Maka ayat yang saya maksudkan dari surah Al-Hasyr ini iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat ke-8 dan juga ayat ke-9. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق Allahul Azim. Maksudnya pemberian itu hendaklah diberikan kepada orang fakir yang berhijrah yang telah diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana mencari kurniaan Allah dan keridhaannya serta menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang yang benar. Dan golongan Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum kepada mereka. Mereka menyayangi orang yang berhijrah ke negara mereka dan tiada dalam hati mereka keinginan terhadap apa yang telah diberikan kepada kaum muhajirin itu. Malah mereka juga mengutamakan orang muhajirin lebih daripada diri sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan serba kekurangan. Dan ingatlah, siapa yang menjaga serta melihara dirinya daripada sifat bakhil, maka itulah dia orang yang berjaya. Baik, muslim-muslimat dalam hati dan dikasihi sekalian. Jadi kalau kita renung peristiwa hijrah adalah satu peristiwa yang menunjukkan kepada kematangan umat Islam dalam dakwah yang mereka lakukan. Iaitulah selepas mendapat tekanan lama 13 tahun dekat Mekah, Allah pun melorongkan mereka untuk pergi ke satu tempat yang baru, yang mana Allah telah lihatkan dalam mimpi baginda Islam bahawa aku berhijrah ke tempat ila ardin biha syajar, aku telah pun biha nakhlah. Nabi telah bersabda, aku dimimpikan oleh Allah, diperlihatkan dalam mimpi bahawa aku berhijrah ke tempat yang penuh dengan pokok-pokok kurma. Aku menyangkakan ia merupakan tempat-tempat yang terdapat di Hajar, di belah-belah Bahrain dan sebagainya, tetapi sebenarnya ia adalah Madinah. Maka Nabi SAW pun telah merintahkan para sahabat untuk berhijrah, daripada yang berhijrah sembunyi-sembunyi dan juga yang berhijrah secara terang-terangan, seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW telah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mana beliau bersiap sedia untuk berhijrah. Wahai Abu Bakar, jangan berhijrah dahulu, moga Allah berikan kepada engkau seorang teman. Jadi Abu Bakar ni seorang yang bijak. Abu Bakar telah pun mengerti yang maksudkan Nabi itu Allah memilihnya untuk berhijrah bersama-sama. Setengah golongan mengatakan bahawa bila Nabi menyatakan demikian, Abu Bakar telah pun menari-nari keriangan, yang mana peristiwa ini tidak ada pun dalam hadis. Ada pihak yang cuba mengatakan bahawa boleh mengati Allah dalam keadaan menari, melompat dan sebagainya. Mereka menjadikan dalil bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menari keriangan ketika Nabi memilihnya untuk menjadi teman hijrah. Sedangkan perkara tersebut tidak warid langsung pun dalam hadis. Ini merupakan satu pembohongan kepada apa yang terdapat dalam hadis Nabi bahawa Abu Bakar menari keriangan. Tuan tahu Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun mempersiapkan untuk perjalanan itu 2 ekor unta yang kuat, yang tegap, yang besar, kerana memahami nature perjalanan itu memerlukan kenderaan yang betul-betul kuat.
Jadi Nabi SAW kemudiannya telah pun menyuruh Abu Bakar pada satu hari untuk mengeluarkan sekalian yang ada di rumahnya. Padahal yang ada dalam rumah itu seorang daripadanya adalah isteri Nabi sendiri, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang baru dinikahi oleh baginda tetapi belum lagi bersama dengannya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar menjawab kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang ada dalam rumah ni hanyalah merupakan keluargamu, sebahagian daripada keluargamu. Maka dia menjawabkan, tidak mengapa, keluarkan mereka. Ini menunjukkan kepada kita ada perkara yang kita kena rahsiakan, iaitu Nabi bersabda, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Dalam hidup ini ada perkara-perkara yang kita kena rahsiakan, jangan disebarluaskan selagi ia belum pasti. Contohnya dalam masyarakat lain ni, bila orang bertunang dibuat besar-besaran, seolah-olah macam berkahwin, lebih malang lagi boleh bersentuh-sentuhan pula, padahal belum diijab kabulkan lagi. Ini satu perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Madailah kalau bertunang ni panggil pak saudara, mak saudara, adik-adik lebih kurang untuk mendoakan, sudah cukup. Tak perlu disebarluaskan seolah-olah dah berkahwin. Inilah satu perkara yang berlaku dalam masyarakat, perkara mungkar yang perlu dielakkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mana tahu dalam pertunangan tersebut tiba-tiba menjelma insan ketiga lain yang terpilih, maka seorang terpaksa ditinggalkan, memburukkan keadaan lagi, berlaku perbalahan, persisihan dan sebagainya. Sedangkan pertunangan bukannya perkahwinan, tuan-tuan. Jadi ada perkara-perkara yang kita kena rahsiakan dalam strategi membuatkan perniagaan sebagai contohnya. Tak boleh nak sebarluaskan kepada orang. Kena mungkin dikopi oleh orang lain dan orang lain bergerak dengan lebih pantas lalu merugikan pihak tersebut. Jadi Nabi SAW telah pun mengambil langkah waspada dengan menyuruh Abu Bakar mendiamkan dan mengelakkan siapa pun tahu untuk peristiwa tersebut, dan akhirnya Nabi telah keluar pada waktu malam. Ada seorang pengkaji hadis yang terkemuka yang namanya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Dalam buku beliau bertajuk Sirah Nabawiyah, antara buku yang sangat baik untuk kita baca. Tapi belum lagi terjemahkan dalam bahasa Melayu. InsyaAllah mudah-mudahan Telagawi mudah terjemahkan satu masa nanti. Untuk pengetahuan ahli persatuan semua, kami Telagawi menerbitkan banyak buku-buku turas. Buku Imam Ghazali, buku Imam Suyuti, buku Imam Ibn Mulakin, buku Imam Ghazali, Alhamdulillah. Cuma kami belum mampu untuk menjadikan dia dengan tulisan Braille. Mudah-mudahan nanti Allah beri peluang kepada kami untuk membantu tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang macam tuan-tuan, perempuan dalam persatuan ni dan juga tak masuk persatuan pun mengalami ujian seperti ini sangat hebat di sisi Allah SWT. Saya nak gembirakan tuan-tuan dengan satu hadis Nabi SAW. Banyak hadis sebenarnya yang memuji ataupun memberi kepada orang seperti tuan-tuan dengan ujian yang diberikan ni mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Sebagai contohnya, sebuah hadis sahih, Nabi telah bersabda, Iza btalaitu abdi bihabibatahi fasabar awatuhu minhumal jannah. Dalam hadis ini Nabi bersabda, siapa yang aku uji dia ni, firman Allah, maknanya hadis kursi. Siapa yang aku uji dia dengan kedua kekasihnya, dia bersabar, maka baginya syurga. Dalam hadis ini, bahasa yang digunakan oleh Allah, habibataihi. Habibah ini berarti dua orang kekasihnya. Apa dua orang kekasih itu? Kata para ulama, dua orang kekasih itu maknanya ainaihi, kerana mata adalah anggota yang sangat dikasihi oleh manusia. Kita yang celik ni, bayangkanlah apabila na'udzubillah min zalik, apabila mata tidak berfungsi, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Maka orang macam tuan-tuan dalam pertis, di luar pertis, yang mengalami ujian sifat berkaitan dengan mata ni, sebenarnya kalau tuan-tuan bersabar, tuan-tuan menggunakan peluang dengan sebaik mungkin, maka bagi tuan-tuan adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya tuan-tuan ni atas ujian yang tuan-tuan ada dengan kesabaran. Saya berkongsi sikit pengalaman. Saya kenal seorang daripada ahli pertis ni. Beberapa orang lah sebenarnya. Dan seorang daripadanya bekerja di sebuah masjid untuk bahagian pembersihan. Satu hari saya datang ziarah melihat bagaimana cara dibersihkan masjid. Tuan-tuan yang celik yang mendengar kuliah saya tengah hari ni, saya pergi melihat tempat ini di sebuah masjid di Kepong. Daerah Kepong, Kuala Lumpur. Pada waktu itu musim Ramadan, saya pergi ziarah tengok macam mana hamba Allah dibersihkan masjid. Dia orang cacat penglihatan macam mana. Tuan-tuan, saya ceritakan Allah. Saya pergi ke kawasan yang dibersihkan itu, iaitu kawasan tandas lelaki. Saya lihat sebersih-bersih, sewangi-wangi haruman hasil dari pembersihan. Dan cara dia menyusun pipe ataupun getah pipe itu selepas dibersihkan kawasan dalaman tandas itu, cara susunannya pun kemas, tuan-tuan. Kita orang celik pun tak mampu buat macam tu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan ni, sebagai contoh ni ada peluang
pekerjaan, bolehlah membantu orang-orang cacat penglihatan, baik memberikan mereka jawatan atau memberi mereka bantuan apa saja. Mudah-mudahan ya Allah memberkati tuan-tuan, Allah beri pada tuan-tuan ganjaran besar di atas usaha ini. Baik, kita kembali kepada kisah Nabi SAW. Maka Nabi kemudian telah bergerak pada waktu malam dengan menetapkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya tidur di katil baginda. Dan pada masa itu Sayyidina Ali disuruh berselubung dengan selimut Nabi yang datang dari Yaman, dari Hadramaut, warna hijau, kata para ulama hadis. Ini menunjukkan kepada kita beraninya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Warna itu mungkin sebagai kebetulan. Nabi kebanyakan waktu memakai serban warna putih sebenarnya. Kecuali dalam waktu pembukaan, kadang-kadang Nabi memakai serban warna hitam. Sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya pada Jumaat, Nabi akan pakai warna putih. Ini antara pakaian yang paling digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang Nabi memakai serban warna merah. Baik, bila kita lihat Nabi SAW letakkan Sayyidina Ali di situ, padahal Sayyidina Ali usianya pada ketika itu cuma 21 tahun. Sangat muda tuan-tuan ni. Sayyidina Ali masuk Islam usianya 8 tahun dan Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Usia Sayyidina Ali pada masa itu 21 tahun. Duduk di tempat tidur Nabi yang mana ibarat telur di hujung tanduk. Tapi oleh kerana Sayyidina Ali ni seorang yang sangat teguh dan sangat loyal untuk Islam, maka Sayyidina Ali kekal duduk di situ tanpa sedikit pun gusar bimbang kerana Nabi telah menjanjikan untuknya keselamatan. Maka Nabi pun keluar waktu malam itu dengan bacakan ayat ke-9 surah Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan hadapan mereka sekatan, belakang mereka sekatan, mereka tidak melihat. Ayat ini telah menyebabkan golongan musyrikin yang bersatu hati beramai-ramai menunggu di luar rumah Nabi SAW itu, mereka tertidur, terlelap. Dan Nabi pun telah menghina mereka dengan menaburkan pasir di atas kepala mereka, di atas serban mereka. Dan iblis yang datang sebelum itu untuk mempengaruhi mereka membuat keputusan bunuh Nabi SAW, akhirnya pun terkucil, dan bila menyedari Nabi telah lepas lulus keluar, dia pun menggerakkan golongan musyrikin yang menanti di luar Mekah untuk membantai Nabi kita SAW. Dengan mengatakan kepada mereka, bangun, kamu terlelap, kamu telah dihina oleh Muhammad telah keluar. Mereka kata, tak, kami baru sekejap kat sini. Maka iblis suruh mereka menggoyangkan kepala di atas kepala mereka, bukan pasir ditaburkan Nabi SAW. Dan lebih hebat lagi, sebelum Nabi keluar pada malam itu, Nabi bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah pun pergi ke Kaabah. Di atas Kaabah ada satu patung berhala yang paling besar. Dan Nabi telah menyuruh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ataupun Nabi sendiri, satu riwayat lain menyuruh Sayyidina Ali duduk di situ, Nabi naik menaiki belakangnya. Dan Nabi memecahkan patung berhala itu dengan tangan baginda SAW. Dan patung berhala itu tidak pernah lagi wujud selepas peristiwa itu sampailah ke hari itu. Kata para ulama, ini merupakan satu pembuktian mukjizat Nabi SAW, iaitu dengan beraninya malam hijrah itu, Nabi SAW telah merobohkan patung berhala yang terletak di atas Kaabah, betul-betul atas Kaabah. Dan kemudian Nabi SAW telah pun keluar, menaburkan pasir di atas kepala mereka dengan baca ayat 9 tadi. Dan saya nak menarik perhatian tuan-tuan perempuan sekalian bahawa ayat ini hubungannya dengan Nabi dan juga dengan kita berkekalan sampai hari kiamat selagi kita yakin. Sebagai bukti, seorang tokoh tafsir yang terkemuka namanya Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi, ulama yang hebat daripada mazhab Maliki, tafsir Quran yang unggul ini, yang telah pun wafat lebih 700 tahun lalu ni tuan-tuan. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa aku ketika Spain, ketika Andalus masa itu dirampas oleh orang Kristian dan menyaksikan pembunuhan ramai orang Islam dan orang perempuan, lelaki semua dimurtadkan, diperkosa dan sebagainya. Aku dan adik-adik perempuan aku berusaha untuk menyelamatkan diri. Ada yang terpaksa mengikat diri dengan adik-adik perempuannya di laut agar tidak tenggelam. Maka pada saat itu aku teringat ayat ini, Nabi membacakannya untuk mengelabui mata musyrikin. Aku membacakannya dan ia benar-benar berfungsi, iaitu golongan Kristian yang pada masa itu mencari-cari aku. Mana pergi budak lelaki ni tadi? Aku bacakan ayat ini, mereka tidak nampak aku. Mereka bertanya-tanya, mana budak lelaki tadi? Padahal aku di depan matanya. Jadi ayat ini boleh kita bacakan dalam suasana seperti itu, tuan-tuan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka golongan kafirin tidak dapat nampak kita. Bila kegunaannya, mungkin tuan-tuan lebih faham apa situasi ketika terancam dan sebagainya. Dengan syarat, Quran ini mesti menjadi satu amalan harian kita. Baik. Kemudian Nabi pun keluar pada waktu malam.
bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan tindakan Nabi adalah pergi ke Gua Thur yang terletak di barat daya kota Mekah. Bertujuan untuk mengelirukan pandangan orang-orang musyrikin bahawasanya tentulah Nabi akan menuju direct ke utara. Tapi ini strategi, tuan-tuan. Itu sebab dalam mana-mana ilmu yang ada di dunia, rancangan adalah perkara yang sangat penting. Jadi kita belajar sebagai contohnya antara syarikat yang paling besar dalam dunia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu apa dia? Kalau kita lihat bagaimana profesionalnya Nabi SAW dalam istilah yang mereka gunakan. Dipanggil apa? PDCA. Plan, do, check dengan action. Checking dengan action. Action kemudian adjust. Ini antara kaedah yang telah menyebabkan Jepun membina syarikat-syarikat yang besar berusia ratusan tahun, yang kukuh dan kuat. Sebenarnya ini semua daripada perancangan ditunjukkan Nabi kita SAW. Walaupun Allah mampu menurunkan untuk baginda SAW sekali lagi borak untuk membawa Nabi keluar dari kota Mekah menuju ke Yathrib ataupun Madinah, kalau berlaku demikian, maka tidak ada pengajaran yang nak kita pelajari daripada hijrah. Tapi oleh kerana hijrah ini melambangkan keubudiyah, ketaatan, perhambaan, dan bagaimana perancangan perlu teliti dalam menjalankan satu misi, maka Nabi kita SAW telah menunjukkan contoh yang terbaik bagaimana perlu ada planning strategik dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Nabi pun keluar menaiki unta yang tegap itu, pergi ke barat daya kota Mekah terlebih dahulu dan berada di situ di Gua Thur sama 3 malam. 3 hari 3 malam. Tuan-tuan, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelirukan pandangan kaum musyrikin yang menyangkakan tentunya Nabi direct pergi ke utara, iaitu pergi ke Madinah. Tapi tidak berlaku demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Imam Ahmad ketika diburu dalam satu isu yang berkaitan perselisihan dengan pemerintah pada zamannya, Imam Ahmad telah pun menyembunyikan diri di rumah seorang temannya, sahabatnya, sama 3 hari 3 malam juga. Lalu tiba hari yang keempat, dia pun nak beredar pergi, temannya berkata, duduk sini wahai Ahmad, kau sama kat sini. Ahmad berkata, tidak patut bagi aku untuk mengikuti sirah Nabi, hadis Nabi, sunnah Nabi dalam keadaan yang aku gembira saja. Aku mesti mengikuti sunnah Nabi dan hadis baik baginda juga dalam perkara yang aku tidak suka. Iaitu aku tahu aku akan selamat di sini, tapi aku kena ikut Nabi bermalam di sini 3 malam saja. Subhanallah, insyaAllah. Itu sekali kefakihan Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, anak murid kepada Imam Syafi'i ini, dalam menekuni, mentaati, mengikuti, menghayati cara Rasulullah SAW bertindak. Ya? Baik. Kemudian apa yang berlaku kat situ? Nabi dan Abu Bakar Siddiq telah pun menggunakan seorang yang tahu selok-belok perjalanan, namanya Abdullah bin Urqut ataupun Abdullah bin Uraikat ataupun Abdullah bin Uraikid. Kata Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad bahawa yang tepatnya adalah Urqut, seperti yang disebut oleh Suhaili dalam kitabnya Raudul Unuf, sebuah kitab sirah yang besar yang penting untuk kita baca besar dalam bahasa Arab. Memang belum diterjemahkan bahasa kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sini menunjukkan kepada kita bahawa dalam dakwah, dalam Islam, tak salah untuk kita mengambil manfaat daripada orang-orang lain, orang bukan Islam umpama, dengan syarat kita mempunyai satu solid ground untuk tidak ditindas, tidak dianiaya, tidak dizalimi. Begitu juga dalam politik ke, dalam apa ke, kebenaran untuk bekerjasama dengan non-Muslim. Kerana di mana kita berada, di situ mereka berada. Tidak dapat tidak. Dan kita kena adil juga terhadap golongan yang baik di kalangan mereka, yang menyumbang sebagai contoh. Ya, kadang-kadang dengan sebab kesabaran kita mendepani mereka, lama kelamaan mereka akan dapat hidayah Allah SWT. Itu yang kita harapkan. Dan saya mendengar ketika berada bersama dengan petis lebih 10 tahun lalu, ramai di kalangan non-Muslim, bila mereka diuji dengan masalah penglihatan, mereka masuk Islam, Allah buka pintu hati mereka. Kerana orang yang celik, kebanyakannya pintu hatinya tertutup kerana matanya terbuka. Tapi orang yang cacat penglihatan, mata fizikalnya tidak dapat melihat, tapi mata hatinya terbuka, bersinar, Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Kerana Allah menyatakan surah Al-Hajj, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Semuanya bukan mata luar yang buta, tapi mata hati yang buta. Itulah yang berlaku pada kebanyakan manusia yang celik pada hari ini. Baik. Jadi dalam
Saya takut nak jumpa orang lain. Saya jumpa macam Bilal ataupun orang biasa-biasa saja. Imam kampung saya. Saya tawar kepada dia, nak tak Quran? Oh, cantik ya. Orang itu buka saja mukanya berubah. Dia kata, Fulan, baik kau berhenti buat benda yang kau bakar. Sebelum orang Islam tengok, nanti dipukul dia hentam kau. Kau baik Quran ni. Maka kata orang alim kampung itu, level kampung itu kepada saya, terkejut saya. Orang biasa pun boleh tahu Quran diubah. Kalau begitu keadaannya, saya yakin Quran ini terpelihara di sisi Allah. Sampai orang biasa-biasa pun tahu dalamnya ada pembinaan. Saya pun tak boleh ingat lagi, saya Musa ke Quran tu, saya masuk Islam. Saya yakin Islam adalah benar, wahai tuanku. Jadi tuan-tuan, inilah kisah tentang kadang-kadang kita bergaul dengan orang bukan Islam, tapi kita masih ada matlamat dan ada gagasan, ada usaha supaya satu masa nanti mereka mengucapkan syahadah. Dalam perjalanan Nabi ini, kalau kita perhatikan, perkara yang perlu kita pelajari adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma yang telah pun bertindak untuk menghantar makanan kepada ayahndanya, kepada Rasulullah di Guthur. Sedangkan nak naik Guthur itu bukan main tinggi, tuan-tuan. Orang-orang yang sihat, yang tegak pun nak naik pun hampir sejam, turun sejam, tinggi. Kecondongannya macam ni. Berapa 70-80 darjah. Susah tuan-tuan nak naik. Sangat sukar. Bayangkan Asma pada masa itu mengandung anak pertama. Perkahwinannya dengan Zubair bin Awam. Anaknya kemudian Nabi namakan sebagai Abdullah bin Az-Zubair itu. Seorang pemuda, seorang anak yang pertama dilahirkan di kota Madinah di kalangan golongan muhajirin. Walau bagaimanapun sebenarnya Asma tidak naik sampai ke atas. Dia hanya naik separuh jalan. Lagi separuh itu bapanya Abu Bakar turun untuk ambil bekalan makanan daripada Asma yang telah disiapkan di kota Mekah. Dalam pada itu anak Abu Bakar pun namanya Abdullah, yang kerjanya mengupdatekan Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW tentang perkembangan berlaku di kota Mekah. Iaitu orang musyrikin berusaha untuk dapatkan Nabi, nak bunuh Nabi, menawarkan jawatan yang tinggi, menawarkan pulangan yang tinggi, yang mahal, unta 100 ekor. Semua itu diupdatekan oleh Abdullah. Jadi mengelakkan keadaan ini daripada dicam oleh golongan musyrikin, iaitu perjalanan dua orang anak ini ke Guthur, pergi balik. Maka Abu Bakar telah menugaskan pembantunya bernama Amir bin Fairah untuk membawa kambing-kambing gemalaannya untuk melalui kawasan padang pasir itu bagi mengelakkan kesan tapak kaki dicam oleh orang musyrikin. Ini sebab tuan-tuan, guru kami ketika belajar Sirah bin Hisham di Jordan, Syekh Walid Ani Al-Hasani berkata, Al-amru la yatimu fawdawiyan. Maknanya urusan hijrah ni bukan berlaku secara sembrono. Dia ada satu perjalanan yang teliti, planning, action dia macam mana seperti yang saya sebutkan tadi tuan-tuan. Plan, do, check dengan action. Jadi semua ini merupakan gagasan kejayaan yang telah dibentuk dalam perjalanan Nabi SAW. Dan saya telah tegaskan tadi, kalaulah datang Burak untuk kali kedua misi bersama dengan Nabi pindah ke Madinah, maka kita semua tak akan belajar strategik. Ini penting dalam perjalanan dakwah kita, tuan-tuan yang boleh kawan sekalian. Ama hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maka dalam dakwah ni kita akan mengalami ujian. Ada yang akan mati, ada yang akan kalah dengan ujian, ada yang akan gugur, ada yang akan meninggalkan platform dakwah, ada yang disogok kerana keduniaan, ada yang kalah dengan orang perempuan. Ini kerja dakwah, tuan-tuan. Maka kembali kita kepada kisah yang tadi, menunjuk kepada kita bagaimana perancangan teliti oleh Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka membolehkan mereka untuk berhijrah. Amir bin Fairah ini datang bawa kambing-kambing Abu Bakar. Dan untuk tuan-tuan, Abu Bakar ketika berhijrah ni membawa semua harta yang ada bersama dengan wang yang ada. Sehingga bapa kepada Abu Bakar ini berkata kepada cucu-cucunya ketika mengetahui Abu Bakar telah keluar, dalam Sirah Ibn Hisham mengatakan, Datuk ini datang berjumpa dengan cucu-cucunya dan berkata kepada cucunya, apa yang bapa kamu tinggalkan untuk kamu? Datuk itu pada masa itu telah pun buta, tuan-tuan, tidak dapat melihat. Maka Asma yang bijak ini telah meletakkan batu-batu dalam uncang, lalu mengatakan kepada Datuk itu, wahai Datuk, sebenarnya ayah meninggalkan banyak wang, nanti pun goyangkan uncang yang mengandungi batu-batu itu, kerikil itu. Maka Datuk itu kata, baguslah kalau ayah aku tinggalkan sesuatu untuk kamu, baguslah. Padahal kata Asma, tak ada sesen pun, satu kupang pun yang ditinggalkan untuk kami, semuanya dibawa pergi.
Allahu Akbar, Masya Allah, hebatnya Abu Bakar. Itu sebab beliau mendapat julukan nama As-Siddiq, kerana orang yang paling banyak sedekah, orang yang paling banyak benar, orang yang paling yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Dan ketika semua orang mendustakan Nabi dan peristiwa Isra Mi'raj sebelum itu, Abu Bakar mengatakan, aku membenarkan kalau ia berlaku lebih daripada yang diceritakan oleh radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi tuan-tuan yang berkasihan, Abu Bakar juga dalam konteks ini telah pun menggalaskan berbagai tanggungjawab pada pekerja-pekerjanya untuk membantu Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dapat kita lihat, Asma binti Abu Bakar ni membawa makanan dengan perutnya yang pada masa itu syarat mengandung 8 bulan. Dan sebelum itu, untuk tuan-tuan, Asma telah pun ditampar oleh Abu Jahal beserta Abu Lahab. Apabila mereka bertanya kepada Asma, di manakah ayahmu, di manakah Rasulullah? Mereka kata, aku tidak tahu. Maka dia tempelingnya tercabut anting-antingnya, tuan-tuan, seperti disebut dalam Sirah Ibn Hisham. Alangkah pelitnya kelakuan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang mengandung seperti itu. Kita kalau orang perempuan minta wanita yang dekat, ini kan pula kalau perempuan yang sedang mengandung, ditamparnya, tempelingnya sampai tercabut anting-anting. Alangkah zalimnya perbuatan tersebut, ya tuan-tuan. Baik. Jadi dalam perjalanan itu juga Abu Bakar telah pun menugaskan Amir bin Fuhairah untuk turut serta, iaitu berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Jadi dalam keadaan ini, Amir bin Fuhairah menemani Nabi berkhidmat untuk Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari sudut penyediaan makanan, penyediaan tempat rehat dan sebagainya. Jadi Nabi yang sedang telah pun berdoa kepada Allah dengan ayat yang Allah turunkan, surah Isra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku termasuk yang benar, keluarkan aku tempat keluar yang benar, dan jadikan bagi aku di sisimu kekuasaan yang dapat menolong aku. Jadi dalam ayat ini, ayat surah Isra ni, Nabi SAW membacakannya bahawa keluarkan Nabi di tempat, masukkan aku termasuk yang benar, keluarkan aku tempat keluar yang benar, dan berilah kepada aku bantuan di sisimu selalu. Jadi biasanya kalau kita faham dari sudut bahasa, ni satu keindahan bahasa, saya pernah tafsirkan surah Al-Isra dalam Facebook. Nanti tuan-tuan boleh cek lah dalam YouTube sebagainya, Al-Isra. Surah Al-Isra ni kalau kita lihat, menceritakan tentang perjalanan Nabi SAW dan ceritakan tentang Bani Israel. Dia panggil juga dengan nama surah Bani Israel. Dalam ayat ini Allah mengatakan, masukkan aku tempat masuk yang benar, keluarkan aku tempat keluar yang benar. Sepatutnya kita keluar dulu baru masuk, tak? Keluar dari rumah, masuk kereta. Masuk kereta dulu baru keluar rumah. Tentulah keluar dari rumah dulu dah masuk kereta, bukan? Tapi ayat ini menggunakan, masukkan aku tempat masuk yang benar, keluarkan aku tempat keluar yang benar. Di sini menunjukkan kepada kita, tempat yang Nabi tuju itu adalah satu tempat yang penuh dengan kebaikan, iaitu Madinah. Dan keluarkan aku di tempat ini, Mekah. Kerana kita semua tahu dakwah Nabi ditolak di Mekah. Walaupun demikian, ia tetap tempat yang benar dan Nabi akan kembali semula kepadanya. Setengah tafsiran mengatakan bahawa menandakan Nabi akan kembali semula ke Mekah. Bila kita faham ayat itu, maknanya masukkan aku tempat masuk. Mana masuk ke Mekah balik semula. Walaupun tidak kekal di Mekah, walaupun Nabi wafat di Madinah, tapi menunjukkan kepada kita Nabi akan kembali semula ke tempat itu. Ini bergantung pada tafsiran para ulama dalam memahami maksud ayat, konteks ayat. Baik tuan-tuan dan dikasih sekalian. Maksudnya yang dapat kita lihat dalam peristiwa hijrah ni, Nabi SAW telah pun bersama Abu Bakar, cemasnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masa ke semasa Abu Bakar akan meninjau, tunggu sejak Rasulullah. Abu Bakar pergi ke depan, tengok, perhatikan. Pergi ke belakang, tengok ada tak orang kejar ke belakang. Sungguh-sungguhnya Abu Bakar menjaga Nabi SAW. Dan sebelum itu, ketika dalam Gua Thur, Abu Bakar telah pun dipatuk pula. Kerana mempertahankan Nabi SAW. Kerana bila Abu Bakar masuk dalam gua itu, Abu Bakar telah meriksa, menutup semua laluan yang bahaya, bimbang ada binatang-binatang berbisa, walaupun seekor ular ataupun membantu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW telah pun merawatnya dengan sedikit ludahan. Kita kalau ada satu sakit di tangan, di kaki, disunahkan, sebelum kita jumpa dengan doktor, kita berdoa. Tak tangan pada tempat yang sakit, Bismillah, 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Baca 7 kali. Ini satu amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, 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 baca 3 kali. Kemudian A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru.
Aku perlindungan kepada Allah daripada apa yang aku rasa sakit ini dan juga aku bimbang menimpaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita keselamatan dan kebebasan daripada penyakit yang kita lalui itu. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah sekalian, dalam perjalanan itu Nabi telah pun dikesan oleh Surakah bin Malik yang pada masa itu masih lagi kafir. Surakah ni dijanjikan 100 ekor unta yang mana sangat lumayan. Beliau telah mengejar Nabi SAW dan Abu Bakar dengan kuda yang paling pantas yang dimiliki. Dia banyak kuda. Maka bila dekat dengan Nabi, kudanya telah terperosok jatuh dalam pasir. Dan peristiwa ini berlaku sebanyak 3 kali. Akhirnya Surakah menyedari ini adalah satu urusan perlindungan daripada Allah yang mana dia tidak mampu untuk menerobosnya. Dan Nabi telah menjanjikan untuk Surakah ni, anda yang kau pulang dan mendiamkan berita ini, aku janjikan untukmu gelang Maharaja Parsi. Kemudian beberapa puluh tahun lepas Nabi wafat, tuan-tuan, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar telah melaksanakan tanggungjawab ini disampaikan oleh Abu Bakar kepada beliau. Mengikut cerita, tuan-tuan, Surakah ni adalah seorang lelaki yang keturunan Mudlaj. Bani Mudlaj ini mereka memang memiliki bulu yang lebih banyak daripada orang lain. Tangannya sebagai contoh. Jadi romantik lah, tuan-tuan, Bani Mudlaj ini. Kalau orang keturunan mudah ni Al-Mudlaji. Jadi kemudian pada hari pembukaan Parsi jatuh ke tangan Islam, Sayyidina Umar telah memanggil Surakah yang pada masa itu memang telah masuk Islam lah, tapi bukan ketemukan lagi. Maka Sayyidina Umar telah pun berikan kepadanya memakaikan untuknya gelang-gelang yang mahal bertatahkan belian itu, tuan-tuan. Dan Sayyidina Umar berkata, Allah Maha Perkasa, di sini dulu berdiri satu kerajaan yang rajanya mendakwa sebagai Tuhan dan yang telah pun Allah hancurkan pada ini. Mai sini kau wahai Surakah bin Malik dipakaikan dengan gelang yang sangat mahal milik Maharaja Parsi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW puluhan tahun sebelum itu, tuan-tuan. Jadi dalam hidup ini kita mesti yakin dengan janji Allah Rasulnya SAW. Yang berlaku pada hari ini bila kita kait dengan isu membunuh diri dan sebagainya, ini semua ada kaitan dengan masalah akidah sebenarnya, tuan-tuan. Kalau sebagai contoh pada tuan-tuan, contoh yang mudah faham. Kita bekerja dengan satu organisasi. Pemilik syarikat itu ataupun CEO-nya ataupun chairman-nya ataupun managing director-nya kita kenal rapat. Dia berkata kepada kita, Malik, tentunya nama seorang tu Malik. Kalau kau kerja sungguh, aku akan naik kau pangkat. Aku hantar kau pergi haji. Aku bagi kau kereta. Aku kahwinkan kau dengan anak perempuan aku. Suka tak si Malik ni agak-agak, tuan? Bos orang yang baik, amanah, tak terlibat dengan rasuah, orang saleh, memang seorang teknokrat yang berbakat, jujur, meraihkan pekerja, segala kebaikan ada padanya. Percaya tak? Tentulah si Malik percaya. Dia tak akan pindah kerja, dia akan buat sungguh-sungguh, orang melentang dia dah sampai. Dia tak berkikir kerana dia yakin dengan janji bos itu. Kerana dia kenal bos itu. Tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran, Allah janji yang kepada kita macam-macam, tuan-tuan. Masalahnya sekarang, orang yang ada yang buat perkara-perkara yang tak sepatutnya ini, mereka tidak kenal Allah yang bersifat dengan sifat yang 99 itu. Satu daripadanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Iaitu Maha Pemurah. Kalau pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, dulu Sayyidina Umar menguji seorang daripada rakyatnya, melihat dia pelihara banyak kambing, dia jaga kambing banyak. Semua kata padanya, jual pada aku seekor kambing. Engkau takkan diketahui tuan, kau banyak kambing. Mana masa dia nak kira, dia balik nanti bukan dikira. Jual dia seekor. Kata penjaga kambing, pengembala kambing yang berkulit hitam itu, tuan-tuan, tapi hatinya sangat putih, tapi dia kenal Allah Ta'ala. Ini zaman dahulu, pengembala, pekerja yang paling bawah sekali itu kenal pada Allah Ta'ala. Ini kan mula kalau orang lebih tinggi itu lebih kenal pada Allah, kan? Maka budak lelaki ni berkata, di mana ke Allah, wahai Tuhan? Di mana ke Allah? Allah mematikan saya. Walaupun Tuhan saya tahu, tapi Allah tahu. Tapi pada hari ini orang tidak kenal Allah itu. Yang saya umpamakan macam MD, CEO syarikat yang terkemuka yang menjanjikan kepada seorang pekerjanya pulangan, dikahwinkan anak, jawatan, sebagainya. Dia tentu yakin sebab dia kenal bos itu. Dia kenal. Dia cari, dia nampak. Tapi masalahnya kita pada ini tidak kenal Allah, tidak baca Quran. Sebahagian daripada kita lah, bukan kita semua. Dia tidak baca, tidak kenal, tidak berusaha untuk mengenali Allah yang berikan kepadanya mata, penglihatan, berikan kepadanya pendengaran, beri kepadanya anggota, beri kepadanya keluarga, beri kepadanya harta, beri kepadanya kesihatan. Dia tidak sedar Allah itu, tak kenal. Maka dia tidak yakin dengan janji Allah. Itu sebab dia bunuh diri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah menurunkan ayat,
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kepayahan itu mesti ada kesenangan. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa inna ma'al usri yusran. Yusrun itu Allah jadikan dia dari sudut bahasa Arab dipanggil nakirah. Dan al-usru itu ma'rifah. Jadi bila ma'rifah ni dia merujuk ke benda yang sama, tapi nakirah dia merujuk kepada benda yang berbeza. Jadi situ para ulama mengatakan lan yaghlib al-usru yusraini. Satu kesulitan tidak akan mengatasi banyak kesenangan. Kerana kesenangan akan datang walaupun kita rasa macam lama kesulitan, kesukaran itu. Jadi tuan-tuan, sangat banyak perkara yang boleh kita pelajari daripada peristiwa hijrah ini. Dan apa yang penting kita dapat lihat seterusnya bila sampai ke Madinah, Nabi SAW dalam topik yang tuan-tuan beri kepada saya ni, saya pergi ke topik asas dulu. Ya, kemudian datang golongan Ansar dan Muhajirin. Boleh sambung lagi tuan-tuan, lagi 2 jam lagi. Banyak nak cerita ni. Maka golongan Ansar dan Muhajirin, Nabi telah pun berikan nama itu sebagai menunjukkan kemuliaan. Terima kasih kepada Nur Hidayah Mansur. Jadi Nabi telah menukarkan nama golongan yang berhijrah itu sebagai Muhajirin, yang Allah redha, Allah sayang, nama itu disebut dalam Quran. Dan juga golongan Ansar menggantikan 2 puak yang ada di tanah Madinah yang sebenarnya itu selalu berbalah walaupun dalam isu melibatkan benda yang kecil seperti unta, berlaku peperangan puluhan tahun. Tahu tak orang Madinah ni, dulu mereka pernah perang, dipanggil Yaumul Bu'ath. Yaumul Bu'ath itu hanyalah disebabkan matinya seekor unta. Mereka bergaduh, 2 kabilah itu. Yang mengapi-apikannya adalah golongan Yahudi. Seperti yang kita berlaku kat negara kita inilah, orang Islam bergaduh sama sendiri, masing-masing nak menjatuhkan yang lain. Di belakang apa yang berlaku ni adanya golongan kafirin yang ambil kesempatan untuk mengapi-apikan kebalahan dan mewujudkan berbagai-bagai bentuk viral yang menyebabkan kebencian. Padahal dalam suasana pandemik ni, sesiapa yang memimpin pun akan mengalami masalah yang sama, tuan-tuan. Kerana ia sekali dalam 100 tahun. Orang yang memimpin hari ini tidak akan jumpa lagi pandemik pada masa akan datang. Kalau ia berulang, dikatakan setiap 100 tahun ujian yang berlaku, kan, tuan-tuan. Maka siapa saja yang memimpin akan mengalami ujian dalam pentadbiran ini, tuan-tuan. Dan kita menidakkan kebaikan orang kerana Allah mengatakan wala takhuzuna sa'sya'ahum. Bayangkan kalau suasana sekarang, pada waktu sekarang orang semua dalam pandemik, ramai yang mengalami kematian. Ada pula yang kata ia merupakan konspirasi lah. Lupakanlah, tuan-tuan. Apalah. Konspirasi ni kalau kita cerita panjang lebar, apa manfaat kepada kita, tuan-tuan? Illuminati lah. Benda pergerakan yang sudah pun pupus sejak puluhan tahun ini diwujudkan oleh semula hanya untuk melalaikan manusia dengan bicara-bicara kosong ni. Baiklah kita baca Quran dengan hadis daripada baca benda-benda dongengan seperti ini, tuan-tuan yang berluaskan. Orang dah membaca kita, kejadian kita meninggal dunia, masih Illuminati ke? Masih lagi konspirasi ke? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi mudah-mudahan kita dapat memahami perjalanan Nabi SAW. Nabi telah pun mempersaudarakan di antara golongan Ansar Muhajirin dan mempersaudarakan Sayyidina Ali dengan dirinya sendiri. Padahal Nabi juga orang Muhajirin, Sayyidina Ali juga Muhajirin, menunjukkan keutamaan kedudukan Ali karramallahu wajhah. Nabi telah pun numpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan sebelum rumah Nabi disiapkan. Rumah Nabi ni hanya merupakan bilik-bilik yang kecil. Yang ketika Nabi tidur, kadang-kadang Nabi sembahyang, kadang-kadang tempat sembahyang Nabi itu ada tempat tidur Aisyah radhiyallahu anha, membayangkan kecilnya saiz rumah Nabi SAW dipanggil sebagai hujurat. Ketika zaman Islam, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, maka beliau memerintahkan supaya semua rumah isi Nabi ada keliling Masjid Nabawi itu dirobohkan kerana nak dibesarkan masjid. Maka berkatalah seorang tabi'i, Sa'id bin Musayyab namanya, dia menangis melihat perkara itu, mengatakan bila rumah-rumah Nabi ini dirobohkan, nanti orang Islam datang kemudian tidak akan mempelajari betapa sederhananya Nabi mereka hidup satu masa dahulu. Menunjukkan kepada kita sangat kecil rumah Nabi ini. Dan Nabi telah mempersaudarakan sahabat-sahabat Ansar Muhajirin yang Allah puji dalam surah Al-Hasyr ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansar sangat menghormati dan menghargai saudara Muhajirin. Ada kalangan mereka yang sanggup beri hartanya separuh untuk Muhajirin. Ada seperti Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf supaya menikahi seorang daripada isterinya yang diceraikan selepas habis iddahnya. Walau bagaimanapun perkara-perkara ini dilarang oleh Allah SWT. Bahkan ada harta yang nak difaraikan bersama, Muhajirin yang datang boleh mengambil sebahagian daripada bersama dengan anak-anak. Juga perkara itu dilarang oleh Allah
Dan golongan muhajirin walaupun mereka datang sedaya sepinggang, tapi mereka telah pun berusaha berlari maju dan tidak mengambil kesempatan. Mereka merupakan orang yang sangat mulia. Sahabat-sahabat Nabi merupakan orang yang sangat mulia yang menghargai peluang dan bukan minta-minta. Dan itu juga satu angle yang perlu kita fahami dan kita akan tackle dalam kuliah-kuliah yang akan datang insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat ini dulu. Yang baik semuanya daripada Allah SWT. Banyaklah kita berdoa dalam musim hijrah ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, keluarkan aku, masukkan aku termasuk yang baik, keluarkan aku keluar yang baik. Berilah kepada aku bantuan, kekuasaan untuk mentadbir urusan aku sendiri. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam musim hijrah ini, hari yang pertama dalam tahun hijrah 1443 ini, memberi kepada kita kesuburan iman, kekuatan, kesembuhan dan melakukan amal soleh. Orang keliling kita ramai yang telah pergi, masih muda telah pergi. Ini semua adalah pembuktian bahawa dunia ini tidak kekal selamanya. Setakat saja dulu untuk renungan tengah hari ini, tuan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Saya gembira berada dalam kumpulan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat menghargai apa saja bentuk nikmat yang Allah beri kepada kita dengan membanyakkan amal soleh kita secara konsisten dan istiqamah, sistematik, dan pelajarilah cara Nabi SAW dalam pentadbiran hidup baginda SAW dan dakwah baginda. Setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.